tahu apakah itu transformer, jenis-jenis transformer. Yang penting kamu kena tahu apa itu transformer. So yang belum tengok video cikgu semalam, tolong tengok. Tolong tengok supaya kamu faham. Boleh tengok je berulang kali. Okay? Okay. So kita lihat tajuk hari ni kita nak lihat kepada eksperimen 6.1. Okey, eksperimen 6.1 dan juga kita nak bincang sedikit latihan yang saya bagi semalam iaitu praktis formatif 6.2. Okey, so kita tengok dulu kriteria kejayaan yang pertama. Okey, yang pertama kriteria kejayaannya kamu dapat menyatakan satu persamaan antara transformer injak naik dan transformer injak turun. So persamaan dia adalah dia berfungsi untuk mengubah nilai voltan arus ulang alik. Okey, kriteria kejayaan yang kedua kamu dapat menerangkan satu daripada dua perbezaan antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey. Dan yang ketiga, kamu dapat menghitung sekurang-kurangnya satu soalan penyelesaian masalah berkaitan dengan transformer. Okey. So, yang ketiga tu kalau kamu boleh jawab, so kamu dah boleh mendapat TP 4. Okey, kamu boleh mendapat TP 4. Okey. Kita lihat eksperimen 6.1. Okey, so eksperimen 6.1 ni kamu boleh rujuk modul. Okey, kamu boleh rujuk modul muka surat 29. Okey, modul B Okey, ni modul B. Semua orang ada tak modul B ni? Jangan cuti dah lama, modul pun dah hilang. Okey, thank you Fabian ada. Okey, so kita lihat eksperimen 6.1. Okey, tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji fungsi transformer ringkas injak naik dan injak turun dengan menggunakan teras besi lembut berlamina. Okey, itu dia punya tujuan eksperimen 6.1. Dan pernyataan masalah, dia nak kita nyatakan ataupun dia tanya kita apakah fungsi transformer injak naik dan fungsi transformer injak turun. So, cikgu nak recall sedikit apakah itu transformer. Transformer ni dia adalah satu alat yang kita guna untuk kita ubah. Okey, untuk kita ubah nilai voltan bagi arus ulang alik. Okay, so transformer ni dia ada dua jenis. Satu transformer injak naik dan satu lagi transformer injak turun. Okay, so kita nak tengok hari ni apa fungsi transformer injak naik dan fungsi transformer injak turun. Okay, so hipotesis kita ada dua hipotesis. Okay, kita ada dua hipotesis. Yang pertama, okey, cikgu tulis sini A Okey, yang pertama kita katakan dalam transformer injak naik, okey, dalam transformer injak naik, voltan sekunder, okey, voltan sekunder tu adalah voltan output adalah lebih tinggi daripada voltan primer. Okey. So itu adalah hipotesis untuk yang pertama iaitu transformer injak naik. Okey. Yang kedua, hipotesis yang kedua kita katakan dalam transformer injak turun, voltan sekunder adalah lebih rendah
daripada voltan primer. Okay, kalau kamu tengok, dia terbalik dengan yang A tu. Okay, dia terbalik dengan yang A. Okay, kalau voltan, kalau injak naik, dia punya voltan sekunder tu lebih tinggi. Tetapi untuk injak turun, voltan sekunder tu lebih rendah. Voltan sekunder tu adalah nilai voltan pada alat elektrik kita. Okay, peralatan elektrik. Manakala voltan primer tu adalah voltan yang ada dekat pekalan arus ulang alik. Maksudnya pekalan elektrik yang masuk ke dalam rumah kita lah untuk kes kita ni. Okey, boleh ke setakat ni kelas? Cuba respon sikit. Boleh. Okey. Sebelum tu cikgu nak ucapkan thank you pada Fabian yang telah berusaha untuk melengkapkan tugasan PBD TP6. Cikgu nampak sangat usaha Fabian walaupun dia kata data dia tak berapa ada, dia guna handphone mak dia, tapi cikgu nampak usaha dia tu So yang lain patutnya kamu kena rajin lah. Kena ada usaha macam Fabian tu. Okey, cikgu bagi tepukan sikit untuk Fabian tu. Okey. So, yang B ni dalam pemboleh ubah Kita lihat pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. So, dalam eksperimen ini, pemboleh ubah dimanipulasi adalah bilangan lilitan gegelung sekunder. Okey, bilangan gegelung sekunder. Manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah kecerahan mentol. Okey, kecerahan mentol. Manakala yang dimalarkan adalah bilangan lilitan gegelung primer. Ada ke yang tak tahu gegelung primer yang mana, gegelung sekunder yang mana? Ada tak yang confused lagi gegelung primer dengan sekunder ni? Ada ikut saya. Okey, yang tak tahu bilang gegelung primer dengan sekunder. Ni mesti Adam tak tengok video cikgu semalam kan? Okey, kita lihat rajah dekat bawah ni. Okey, nak tunjuk rajah ni. Okey, so kalau kamu tengok, inilah transformer. Ini transformer ringkas lah. Okey, transformer ringkas. Cikgu terang sikit lah since ada yang masih lagi confused. Yang mana satu gegelung primer, yang mana satu gegelung sekunder. Okey, so yang cikgu anak panah ni, error ni adalah transformer ringkas. So, transformer ringkas ni dia terdiri daripada teras besi lembut berlamina berbentuk C. Ni, yang cikgu warna kuning ni. Ni satu C, ini satu C. Nampak? So, maknanya dia ada dua teras besi lembut berlamina berbentuk C tu yang cikgu kuningkan ni. Okey. So, so kita gabunglah. Dua tu kita gabung. Okey. So, kalau kamu nampak ada dua gegelung. Mana satu gegelung? Ni yang cikgu letak warna hijau ni. Ni yang warna hijau kat sini dengan dekat sini. Okey, gegelung yang bersambung dengan bekalan arus kuasa ulang alik ini adalah gegelung primer. So macam mana kamu nak kenal pasti? Kamu tengok gegelung itu bersambung dengan apa? Kalau dia bersambung dengan bekalan arus kuasa ulang alik, so itu adalah gegelung primer. Manakala gegelung yang kedua ni cikgu warnakan biru. Cikgu padam sikit. Gegelung yang berwarna biru ni, boleh nampak ke warna biru tu macam tak berapa terang kan? Okey, cikgu letak biru terang. Yang ini. So, yang berwarna biru ni yang bersambung dengan mentol ataupun selain mentol adalah peralatan elektrik yang lain. So, yang ini adalah gegelung sekunder.
So sekarang boleh beza tak Adam? Yang mana satu gegelung primer, yang mana satu gegelung sekunder? Bolehlah kot rasa tapi macam aduh susah ni. Okay, tak apa Adam. Nanti kalau dah ada data internet, tengok lagi video yang cikgu share tu. Cikgu dah terang dalam tu ya. Baik cikgu. Okay. So, okay. So, kita lihat dekat sini. Cikgu dah padam balik lah. Okay. So, apa bahan dengan radas yang kita perlukan untuk eksperimen 6.1 ni? So, bahan yang kita perlukan untuk eksperimen 6.1 yang pertama adalah wayar penyambung. Okey, ini adalah wayar penyambung. Okay, so inilah wayar penyambung. Ini pun wayar penyambung. So banyaklah wayar penyambung yang kita pakai dalam eksperimen ini. Okay, and then dawai kuprum bertebat. Okay, dawai kuprum bertebat ni untuk kita jadikan dia sebagai gegelung. Okay, gegelung primer dengan gegelung sekunder. Kemudian kita perlukan mentol. Okay, mentol. And then bekalan arus kuasa. Ni bekalan arus kuasa Okay, untuk bekalkan arus elektrik. Dan teras besi lembut berlamina berbentuk C yang ini. Okay, itu bahan-bahan dan radas yang kita perlukan untuk eksperimen ini. Okay, so cikgu padam balik sebab cikgu nak terang yang lain. Okay, kemudian kita lihat pula prosedur. Okay, so prosedur yang pertama, kita lilitkan 30 lilitan dawai pada satu lengan teras besi lembut yang berlamina untuk membentuk gegelung primer. So ni dawai kuprum tadi tu cikgu ikat. Kita kat sini cikgu ikat pula. Cikgu lilit dekat teras besi lembut berlamina yang first ni. So ini adalah cikgu jadikan dia sebagai gegelung primer. So kita nak lilit berapa lilitan? Kita lilit dia sebanyak 30 lilitan. Okay. Kemudian ambil lagi satu dawai. Cikgu lilit pula sebanyak 15 lilitan. Ni prosedur yang kedua. Cikgu lilit 15 lilitan dawai pada satu lagi lengan teras besi lembut yang berlamina untuk membentuk gegelung sekunder. Yang ini. Okey, yang ini cikgu buat. Okey. Alright, yang ini cikgu buat untuk 15 lilitan. Okey. Kemudian, apa yang kita buat? Kita sambungkan gegelung primer pada bekalan arus kuasa ulang-alik. Dekat sini yang ketiga. So, yang ketiga, cikgu ambil gegelung primer tadi, cikgu sambung kepada bekalan arus kuasa ulang-alik. Kemudian cikgu ambil lagi satu mentol. Ni mentol P ni cikgu letak dekat gegelung primer. Okey, mentol P ni cikgu sambung daripada ke gegelung primer. Maknanya cikgu sambung dengan dawai yang menyentuh gegelung primer. Manakala gegelung S, ni langkah yang ketiga lah. Gegelung S ni cikgu letak pula dekat gegelung sekunder. Okey. Kemudian, cikgu hidupkan suis dekat bekalan arus kuasa ni dan cikgu laraskan voltan dia sebanyak 2 volt. Apa yang cikgu nak perhatikan? Cikgu nak perhatikan kecerahan nyalaan mentol. Okey, cikgu nak perhatikan kecerahan nyalaan mentol P dan Q. Macam tu. Okey, so bila dah siap, kita tulislah pemerhatian dekat jadual. Kemudian kita ulang. Okay, kita ulang langkah 3 sampai 5 tu dengan menggunakan gegelung primer masih lagi 30. Tetapi gegelung sekunder ni cikgu tukar. Cikgu tambah jadikan dia 60 lilitan. Okay, boleh faham tak prosedur dia? Okey, tak apa. Nanti kamu boleh faham. Okey, thank you. Nanti cikgu akan share juga rakaman PDPR kita ni.
Okay, so datanglah kepada pemerhatian. So yang ini please make sure kamu tolong salin dalam modul kamu muka surat 29 tu ya. Okay, so untuk pemerhatian, sepatutnya kita buat eksperimen ini tetapi memandangkan kita masih lagi PDPR. Jadi, cikgu akan bincang secara teori. Sekejap ya, ada soalan sikit. Cikgu rasa dari Fabian. Okey, Fabian tanya, lilitan primer dengan sekunder boleh sama banyak tak cikgu? Tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab transformer ni kan fungsi dia untuk kita ubahkan arus ulang alik dekat rumah kita tu. Daripada 240, kita nak tukar jadi 10 volt. So kita tak boleh nak sama banyak. Kalau sama banyak, arus yang masuk, arus elektrik lah. Arus elektrik yang masuk 240 volt tu dia tak berubah. Dia tetap akan keluar dari 240. Okey, boleh faham tak Fabian? Faham. Okey, Fabian. Okey, thank you. Fabian dia tanya soalan dekat ruangan chat. Saya tak perasan tadi soalan dia. Okey, so sekarang kita lihat untuk pemerhatian yang pertama Okey. Ini yang pertama. Okey, so kita tengok bilangan lilitan gegelung primer dia 30. Kemudian bilangan gegelung sekunder dia 15. Kita nak tengok mentol mana yang lebih cerah. Okey, so sebelum tu cikgu tulis sedikit dekat sini. Mentol P ni dia bersambung dengan gegelung primer. Okey, manakala S ni dia bersambung dengan gegelung sekunder. Okey, cikgu tulis sebab kita tak nampak kan gambar tu dah ke atas. Tapi kamu boleh tengok buku teks muka surat 179. Okey. So kamu rasa-rasa kan? Bilangan lilitan gegelung primer 30, bilangan gegelung sekunder 15. Mentol mana yang lebih cerah? Rasa je. Mentol? Okey betul. Kalau kita buat eksperimen ini, memang kita akan dapati mentol P yang lebih cerah. Manakala mentol S lebih malap. Ataupun malap lah. Okey, istilah dia boleh guna lebih malap atau malap. Okey, yang kedua. Bila kita ubah, nampak tak tadi langkah yang ke-6 tu kita ulang balik. Tapi gegelung primer kita kekalkan 30. Tetapi gegelung sekunder tu kita jadikan dia 60. So, kamu rasa-rasa mentol mana yang lebih cerah? P ke S? Mentol mana yang lebih cerah? S. Ya, bagus. Siapa yang jawab tu? BBPI. Fabian. Cikgu tak tahulah. Cikgu ni anak murid cikgu Fabian seorang je ke? Asyari mana Asyari? Ada. Ada. Asyari, kamu buat apa tu Asyari? Saya dengar je lah apa cikgu cakap. Dengar je. Ada modul tak tu? Ada kat depan ni. Salin tak? Salin dan tengok. Salin dan tengok. Mesti salin Cikgu yakin latihan yang saya bagi semalam tu tak tahulah siapa yang buat. Sebab tu dia tak berani tulis nama. Lepas tu cikgu hari ni kena bincang jugalah sedikit. Okey, so kita kembali ke perbincangan kita. Okey, so soalan perbincangan. So soalan perbincangan kita lihat jika NP, Allah, NP ni apa pula kelas? NP tu apa? Okey, NP tu adalah bilangan gegelung primer, bilangan lilitan gegelung primer Ni NP ni. Tu NP. So
Jika bilangan gegelung primer lebih banyak daripada bilangan gegelung sekunder NS, maka nilai voltan VP tu adalah voltan primer. Okey, voltan primer. Maka mana cikgu membaca? Oh, sorry. 1A kan? Okey, 1A. Jika bilangan lilitan gegelung primer lebih banyak daripada bilangan lilitan gegelung sekunder, maka kecerahan mentol P lebih apa? Lebih cerah daripada mentol S. Boleh ke? Boleh follow cikgu ke sampai sini? Boleh. Okay, thank you. Boleh, Respon. Go. Boleh. Okay. Seterusnya soalan B. Jika bilangan lilitan gegelung primer lebih besar daripada ataupun lebih banyak daripada bilangan lilitan gegelung sekunder, maka nilai voltan P, voltan P ni adalah berdasarkan kecerahan. Kalau voltan tu lagi besar, lagi cerah mentol tu menyala. So maka VP iaitu voltan primer lebih tinggi atau lebih rendah daripada VS? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Betul Okey, jadi kesimpulan untuk soalan 1 ni, transformer ini jenis apa kelas? Injak naik atau injak turun? Naik. Ya, Naik. betul. Yes, sir. Faham dah lah tu kan? So transformer ni adalah injak naik. Sebab apa? Sebab nilai voltan itu meningkat. Itulah fungsi transformer. Dia nak tingkatkan nilai voltan atau nak turunkan nilai voltan. Okey, kita lihat pula perbincangan yang kedua. Okey, dia kata jika bilangan lilitan gegelung primer kurang daripada bilangan lilitan gegelung sekunder, maka kecerahan mentol P. Ni yang kedua ni yang ini. NP kurang dari NS. Jadi kecerahan mentol P ni lebih cerah ke lebih malap? Malap. Lebih malap daripada mentol S. Okey. Dan seterusnya soalan soalan 2B. Jika bilangan lilitan gegelung primer lebih kurang ataupun sedikit berbanding bilangan lilitan gegelung sekunder, maka VP, voltan primer, lebih tinggi ke lebih rendah? Voltan primer. Rendah. Lebih rendah. Pandai. Okey, daripada VS. Jadi transformer ni jenis apa ni yang nombor 2 ni? Injak turun. Pandai. Faham dah kan injak naik, injak turun kan? Faham tak? Faham. Faham. Alhamdulillah. Okey, so soalan yang ketiga Okey, soalan ketiga. Jika perbezaan antara bilangan lilitan, antara bilangan lilitan primer, gegelung primer dengan bilangan lilitan dalam gegelung sekunder ditambah. So kalau kita tambah bilangan lilitan dekat gegelung primer dengan sekunder tadi, maka perubahan voltan bagi arus ulang alik pada sebuah transformer ni, dia akan bertambah ke berkurang? Kurang kot rasanya. Okey, Tambah. seorang cakap bertambah, seorang cakap berkurang. Yang mana satu kamu rasa? Okey, so sebenarnya dia semakin bertambah. Okey, dia semakin bertambah ya. Okey, yang keempat, bilangan lilitan dalam, kenapa bertambah? Sebab lagi banyak bilangan gegelung tu, bilangan dawai dekat lengan transformer tu, lengan teras besi lembut berlamina tu lagi banyaklah voltan yang dihasilkan. Dia macam tu konsep dia.
So yang keempat ni, bilangan lilitan dalam gegelung primer dan sekunder. Nampak yang soalan Fabian tanya tadi. Dia mesti berbeza tau. Okay, dia mesti berbeza dalam sebuah transformer. Kenapa? Kerana transformer ini fungsi dia untuk mengubah nilai arus ulang alik. So macam mana nak tulis ni jawapan ni? So kita katakan dalam semua transformer kerana transformer hanya boleh mengubah voltan arus ulang alik jika bilangan lilitannya berbeza. Kalau macam Fabian kata, kalau kita buat bilangan lilitan gegelung primer dengan sekunder tu sama, maka nilai voltan yang masuk dekat transformer melalui voltan input tu atau voltan primer tu dia akan jadi sama je nilai dengan voltan output ataupun voltan sekunder. Okey, boleh faham Okay. So kesimpulan. Kamu rasa kesimpulan kita ni ditolak ke diterima? Okay, kelas. Voltan pula. Hipotesis. Diterima ke ditolak? Diterima. Pandai pun. Diterima. Jadi untuk kesimpulan, kamu tengoklah balik hipotesis yang kamu salin dekat atas tadi. So kamu tulislah balik dekat sini. Okay. Apa hipotesis kita tu? Kamu kata ada dua kan? Dalam transformer injak naik, voltan sekunder adalah lebih tinggi daripada voltan primer. Manakala dalam transformer injak turun, voltan sekunder lebih rendah daripada voltan primer. So, kamu salin balik hipotesis dekat sini. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Kita ada lagi masa kan? Dalam 30 minit kalau tak silap cikgu. So kita continue dengan soalan praktis formatif 6.2 buku teks muka surat 183 untuk yang tak ada modul. Untuk yang ada modul muka surat 30. Okey, tolong pergi kita rest sekejap 5 minit bukan 5 minit, 2 minit. Sekejap je. Okey, kelas. Semua dengan cikgu lagi ke? Ada lagi dengan cikgu. Okey, kita tengok sikit. Ni Jasmine dah masuk. Jasmine lama tak nampak Jasmine. Okey, so Jasmine, Liu Karwen, Asyari, Bible, Fahmi. Is pun dah lama sangat tak masuk kelas cikgu kan, Is?
Okey, so semua dah ready untuk bincang praktis formatif 6.2 ke? Dah. Okey, okey. So soalan yang pertama, apa maksud transformer? Siapa boleh jawab? Transformer merupakan alat mengubah voltan bagi arus ulang alik. Pandainya Fabian. Okey, betul ya, iaitu transformer ialah alat untuk mengubah arus ulang alik. Pendek je kan, iaitu atau alat yang digunakan untuk mengubah arus ulang alik. Okey, seterusnya soalan 2A. 2A ni, 2A pula. 2A, B, C dan D ni cikgu nak sorang-sorang jawab. Okey, first dengan Adam. Okey, Adam, cuba baca soalan 2A, Adam. Adam, soalan 2A, Adam. Alamak, jawapan dia apa Ya Allah. Transformer hanya berfungsi menggunakan arus apa? Arus terus ke arus ulang alik? Apa ulang balik cikgu? Transformer hanya berfungsi menggunakan arus apa? Arus terus ke arus ulang alik? Kejap Bagi saya 1 minit. Ui. Arus terus cikgu. Betul tak kelas? Arus terus. Salah. Dia adalah Arus ulang ulang alik. alik. Ulang alik. Ya Dah agak Allah, dah. kan tadi kan Fabian dah tulis kan? Fabian dah nyatakan kan mengubah arus ulang alik. Jadi jawapan dia mestilah arus ulang alik. Okey? Okey, soalan 2B. Okey, 2B saya nak minta Jasmine. Jasmine boleh baca atau tulis jawapan dekat ruangan komen. Cikgu soalan 1 lagi sikit. Apa maksud cikgu soalan 1 lagi sikit? Oh, dia tak sempat buat. Dia nak, cikgu ternaik atas Sorry. Itu cikgu dah ubah. Cikgu turun ke bawah sikit. Boleh nampak tak? Cikgu dah kecilkan sikit. Harap boleh nampak, Aizwan. Okey, Jasmine. Cikgu nak kamu jawab soalan 2B, Jasmine. Ada tak Jasmine jawab dekat ruangan komen? Jadi lebih besar. Okey, jadi lebih besar. Dalam transformer injak turun. Okey, bilangan lilitan dalam gegelung primer adalah lebih besar. Betul Jasmine. Bagus dia. Okey, lebih besar. Right, bagus. Seterusnya 2C. Okey, 2C saya nak minta Liu Carwen. Okey, Liu Carwen, cuba kamu jawab soalan 2C. Transformer injak apa digunakan untuk menukarkan 25 kV kepada 250 kV? Okey, Liu Carwen, cuba jawab soalan 1C. Boleh tulis dekat ruangan komen. Okey, kalau Liu Carwen tak boleh tulis. Okey, Liu Carwen sudah tulis. Injak naik. Okey, bagus Liu Carwen. Betul. Ni boleh capai TP3 dah ni. At least semua orang. Yang mana boleh jawab hari ni, dia dah capai TP3 Cikgu terus buat pentaksiran PBD hari ni. Okey, soalan 2D. Transformer injak apa yang dipasang di dalam radio?
Asyari, cuba jawab soalan Turun. 2D. Injak turun. Pandai Asyari. Okey. Febian. Febian jawablah soalan 3A dengan Febian jawab soalan 3A. Nyatakan satu contoh peralatan elektrik yang menggunakan jenis transformer injak naik. Apa? Kejap Igu. Lampu. Lampu siling. Lampu siling. Salah. Okey. Dia kan actually transformer injak naik dalam peralatan elektrik dekat rumah ni tak banyak. Lampu siling tu bukan dia tak menggunakan voltan yang tinggi. So yang menggunakan voltan yang tinggi ni dekat rumah kita ni biasanya peti sejuk. Okey, peti sejuk, aircon, peralatan yang menggunakan banyak tenaga elektrik. Hawa dingin. Okey. Tapi sebenarnya paling banyak pun nilai voltan ni 240 je. Okey, 240. So sebenarnya 240 tu memang sama nilai dengan nilai voltan yang masuk ke dalam rumah kita kan, yang dihantar oleh TNB tu. So yang menggunakan transformer injak turun apa? Tak apa Febian, okey je, boleh sebab soalan ni pun macam tak berapa nak sesuai je aku rasa. Okey, injak turun. Injak turun apa? Aizwan. Aizwan, injak turun. Apa peralatan yang menggunakan transformer injak turun? Peti sejuk. Peti sejuk, kotak kawalan kipas siling. Okey, peti sejuk dia injak naik peti sejuk tu injak naik. Injak turun, yes, jawapan Febian tu iaitu kotak kawalan kipas siling. Itu memang menggunakan transformer injak turun sebab kipas siling kita tu dia menggunakan arus elektrik yang bernilai yang mana dia punya dia menggunakan dia punya voltan tu lebih rendah. Okey. So soalan 4, Raja 1 menunjukkan sebuah transformer di dalam pengecas telefon bimbit yang disambung ke bekalan sesalur 240 volt yang membekalkan 5 volt untuk mengecas sebuah telefon bimbit. So Rajah 1B ni pula menunjukkan menunjukkan Rajah Lita bagi transformer. Okey, jadi dalam soalan ni dia tanya kita ataupun dia suruh kita kira bilangan lilitan gegelung primer iaitu NP. Ada tak sesiapa yang dah buat soalan ni? Is dah buat ke belum Is? Mana Is Hadif? Is dah hilang dah. Is ada tak? Tak ada, dia dah left. Dia dah terkeluar. Maisara dah buat ke? Belum. Belum. Fahmi dah buat ke? Fahmi dah buat ke belum Fahmi? Okey, kalau belum cikgu tunjukkan untuk kamu. Jadi cara kita nak kira, kita kena guna formula VP. VP sama dengan VS. Maaf ya, salah sebut. VP per VS sama dengan NP per NS. Okey, so kalau kita tengok dalam soalan, maklumat dia dah bagi VP
Okey, VP ni berapa? Yang ni Okey, dia kata rajah 1 ni menunjukkan pengecas telefon bimbit yang disambung ke bekalan sesalur 240. So, ini adalah nilai VP 240 volt. Okey, yang membekalkan 5 volt untuk mengecas sebuah telefon bimbit. So, 5 volt ini adalah nilai VS. Okey, VS maknanya voltan output atau voltan sekunder. Okey, kemudian kita kena cari nilai NS. Sebab NP kita nak cari, betul? So kita kena ada nilai NS. Dekat mana kita boleh dapat nilai NS? Dekat rajah 1B. So dekat sini ada NS. So NS dekat situ adalah 10. Okay. So apa yang perlu kita buat? Kita gantikan nilai-nilai ni dalam rumus. Okey, kita gantikan nilai ni dalam rumus. So, VP kita 240 per VS 5 volt sama dengan NP kita nak cari per NS 10. Okey. Kemudian kita darab silang. Okey, kita darab silang. So, bila kita darab silang, kita akan dapat NP sama dengan 240 darab dengan 10 bahagi dengan 5. Okey. 240 darab 10 bahagi dengan 5. Kamu tekan je lah kalkulator. Kamu akan dapat 480. Jadi bilangan lilitan gegelung primer adalah 480. Boleh ke? Boleh. Tadi saya kira dapat ni tapi tak tahu tak pasti. Tadi dah kira dapat ni tapi tak pasti. Janganlah tak pasti. Okey. Cuba dulu. Kamu kena yakin dengan diri kamu. Okey, seterusnya soalan B. Adakah transformer di dalam pengecas telefon bimbit ini daripada jenis transformer injak naik atau injak turun? So kamu tengok balik. Transformer ni injak naik ke injak turun? Tengok dekat rajah 1B ni. Tengok bilangan gegelung dia. NP dengan NS. NP ni 480 kan? Injak turun. Pandai. Kenapa kamu kata injak turun? Kerana bilangan gegelung primer iaitu NP lebih daripada kurang. NP lebih kan? Lebih. Okey. NP salah tengok. Okey, NP ni lebih daripada NS iaitu bilangan gegelung sekunder. Boleh ke kelas? Boleh. Okey. So sampai sini sahaja kita punya discussion. Okey, so kita dah habis tajuk 6.2. Jadi esok kita akan buat tajuk 6.3.